Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS yang mana dikeluarkan oleh Harakah Diari, yang mana tajuknya berbunyi kejatuhan kerajaan PAS Mukadimah Kebangkitan Ummah. Dan di sini dia mengatakan bahawa kejatuhan kerajaan PAS dianggap sebagai mukadimah kebangkitan ummah yang perlu disambung generasi muda bagi menghadapi pilihan raya umum tidak lama lagi. Dan Presiden PAS berkata, anak muda memainkan peranan bagi menyelamatkan diri, negara dan umat manusia dengan Islam. Di sini satu perkara yang saya rasa Presiden PAS tidak katakan tetapi cuba mengelirukan adalah langkah pertama dimulakan dengan menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan PAS dan sebelum itu menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional kerana pelbagai masalah dan kelemahan yang berlaku. Ini peranan yang perlu dimainkan generasi muda. Maka anak muda perlu bangkit dan berjuang tegakkan Islam, tegakkan ekonomi, bangsa dan umat. Hanya Islam jadi penyelamat, katanya pada pelancaran jentera pilihan raya PAS di Komplek PAS Kedah semalam. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan PAS ini, kenyataan yang dikatakan oleh Presiden PAS ini, dia tidak melihat konteks politik ini dengan jujur untuk memberitahu kepada rakyat. Kerajaan PAS dijatuhkan adalah disebabkan oleh parti PAS yang bersekongkol, yang mengkhianat, yang juga membuat kerajaan pintu belakang. Itu bukan mandat rakyat. Dia fikir, dia mengelirukan rakyat dengan jawapan-jawapan seperti ini, seolah-olah rakyat mempersetujui supaya Kerajaan Pakatan Harapan itu ditumbangkan seperti mana Kerajaan Barisan Nasional. Ini adalah satu penipuan besar. Presiden PAS mengelirukan rakyat. Dia ingat masuk dalam kerajaan itu adalah melalui satu komponen yang menang bertanding dan akhir menubuhkan kerajaan. Itu bukan yang PAS buat. Yang hari ini dia nak cerita bahawa seolah-olah mereka dalam kerajaan, seolah-olah itu mandat rakyat. Undi daripada rakyat kita belum tahu lagi. Kalau kita nak membuktikan untuk kali ini adalah di PRU ke-15, apakah penerimaan rakyat kepada PAS apabila nak bertanding 80 kursi, nak menang 40 kursi. Kalau boleh menang silakan, saya yakin dengan apa yang dia kata ini. Tetapi untuk kita nak menjawab isu PRU ke-14, mandat itu adalah diberi rakyat kepada Pakatan Harapan. Tidak ada dolak dalih lagi di situ. Jadi Presiden PAS jangan menirukan rakyat, jangan buat kenyataan yang pada saya amat dangkal, boleh dikatakan bodoh juga kerana menipu rakyat. PAS bukan masuk dalam kerajaan kerana dipilih oleh rakyat. Kerajaan yang terbentuk dibuat oleh ahli-ahli parlimen ini adalah kerajaan yang dikelilingi oleh mereka-mereka yang rakus dengan kuasa. Kerana apabila rakyat dah bagi mandat kepada ahli parlimen untuk menang di kawasan itu, maka ahli parlimen itu berhak dia nak lompat ke, dia nak pergi manakah. Itulah yang berlaku di PRU ke-14. Jadi mereka nak lompat ke sana sini menubuhkan kerajaan, cukup majoriti 1, 2, 3, 1, 2, 4, bolehlah tubuh kerajaan. Jadi ini adalah satu penipuan yang dibuat oleh Presiden PAS untuk mengelirukan rakyat. PAS tidak menang dalam pilihan raya. PAS tidak ada apa-apa. Menang 18 kursi, bertanding 158. Jadi dia fikir rakyat pilih PAS ni untuk jadi kerajaan hari ini. Itu bukan dia. Jadi dia tidak payah nak cerita mandat rakyat, dia tak payah nak ni. Ahli parlimen yang gila kuasa, yang gila nak ikut pintu belakang seperti parti PAS lah yang membuat masalah dalam negara ini. Apabila habis PRU, bagaimana rakyat nak bersuara? Rakyat bersuara yang nak menentukan kerajaan itu adalah ahli parlimen. Jadi apa hujahnya? Jadi itulah saya kata pembohong. Presiden PAS ini mengelirukan rakyat. Patutnya Presiden PAS ni, patutlah juga dia mengatakan PAS dikelilingi oleh perasuah. Dia sendiri tak boleh jawab isu 90 juta. Jadi inilah isunya. Hari ini PAS nak bertanding 80 kursi. Besar sangat dah. Mana duit daripada PAS dapat daripada mana? Parti PAS yang seperti itu, rakyat boleh percaya ke? Parti PKR, parti DAP yang dah hebat tu pun tidak mampu. Ada kewangan yang cukup untuk kita nak mendanai pilihan raya kita dengan meletakkan calon dengan begitu banyak duit. Jadi kita ni tidak nak, kita rakyat ni bukan bodoh. Jangan diperbodohkan rakyat. Karena itu saya tidak suka. Kenyataan yang berbau seperti ini memperbodohkan orang yang mana dia fikir rakyat suka ke? Kerajaan pihak yang tumbang tu, rakyat suka atau tidak waktu itu, itulah yang dipilih waktu itu. Jadi itulah sepatutnya yang
menerajui negara sepanjang 5 tahun nih. Tetapi disebabkan ahli parlimen yang apabila dah pun mandat rakyat bagi kepada mereka untuk menang di kawasan, akhirnya mereka nak lompat, rakyat boleh buat apa? Di saya Sarawak sana, ahli parlimen yang dah lompat. Kami tidak suka, tetapi benar dia dah ahli parlimen. Kecuali kalau dia mati, kalau dia hilang baru kita boleh buat, ataupun dia dah hilang akal baru kita boleh buat pilihan raya baru di sana, baru kita boleh ambil orang yang kita mau. Tapi kalau ahli parlimen sudah kita lantik, sudah menang pilihan raya, apa rakyat boleh buat? Tunggu PRU ke-15. Jadi jangan Presiden PAS membelit-belit, berpusing-pusing. Mandat rakyat, mandat kepala otak, mandat rakyat. Itu bukan mandat rakyat, itu mandat ahli parlimen yang gila kuasa nak jadi menteri macam Presiden PAS ni. Presiden PAS ni nak jadi menteri, duta bertaraf menteri yang makan gaji buta. Hari ini dia tak sedar makan gaji buta tu. Apa dia pelaburan yang Presiden PAS bawa sepanjang dia menjadi ni? Saya harap kalau pihak pemerintah akan datang, kita cungkil. Apa dia orang ni buat dalam pemerintahan kita selama ni? Adakah kita nak orang seperti pimpinan PAS yang berada dalam kerajaan untuk memimpin negara? Negara ini bukan bapak dia punya. Ini bukan PAS punya negara. Sabah Sarawak bukan PAS punya. Jadi saya agak emosi di sini kerana Presiden PAS ni cuba mengelirukan rakyat. Dia kena hormati Sabah dan Sarawak. Hasil yang dia dok kata Petronas yang dia dok klaim sana klaim sini itu kebanyakan daripada Sabah Sarawak. Ingat besar sangat minyak Kelantan tu yang nak klaim sangat. Dah bagi duit beli Mercedes. Adalah dia punya fatwa, adalah dia punya hujah untuk nak membetulkan benda yang salah. Jadi ini akibatnya. Mainkan isu kaum, mainkan isu agama. Paling hebat. Jadi inilah modal dia. Saya harap pimpinan PAS ni, rakyat harus tolak. Tidak boleh ada dalam negara ni. Lepas ni ROS pun, kalau pihak pemerintah ROS pun boleh kaji semula parti PAS ni. Dia menyusahkan semua orang, cakap mengelirukan orang. Jadi tidak betul lah. Jadi saya sebagai anak muda dalam pimpinan PKR, saya juga sebagai ketua penerangan untuk PKR Sarawak, saya akan membuat press conference untuk saya nak kaji semula kenyataan yang dikeluarkan oleh Harakah dari ini yang melibatkan kata PH dikelilingi oleh perasuah, yang mana saya dah lihat dekat pusat pimpinan Pakatan Harapan dah pun membuat laporan polis berkenaan dengan isu ini. Sebab mereka memberi hujah fakta yang tidak jelas, iaitu mengelirukan rakyat, berbau fitnah kepada masyarakat. Sama juga kenyataan ini. Kenyataan yang dikeluarkan seperti ini, seolah-olah dia berada dalam kerajaan yang dipilih pada PRU ke-14 yang lalu. Padahal entah ke mana ke laut, parti PAS dah ditolak oleh rakyat. Tinggallah walaon-walaon yang menang tu. Itu pun masih lagi bergaduh sesama sendiri. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu PAS ini. So sekian, terima kasih.